nak masuk syurga dalam bulan Ramadan. Usaha kita nak masuk dalam syurga macam mana? Saya nak sebutlah sikit pada tengah hari ni. Saya nak berkongsi sikit. Ada 3 jalan utama yang nak masuk dalam syurga dalam bulan Ramadan. Nak pastikan pada diri kita ni jangan terlepas daripada 3 perkara. 3 ni ayah-ayah, ibu-ibu, tolong istiqamah pada diri kita. Yang pertama, siapa yang nak masuk syurga, pastikan hati dia tak berbolak-balik dengan Islam. Hati dia mesti kejap dengan Islam, kemas dengan Islam. Jangan berbolak-balik hati kalian dengan Islam. Hati kita ni mesti betul-betul dengan Islam. Allah dah pesan dah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan kamu mati kecuali saat mana kamu mati kamu betul-betul Islam. Bahasa yang mudah, jangan percaya pada selain daripada Islam. Jangan yakin dengan selain daripada Islam. Hidup ni hanya Islam saja. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ni keyakinan hidup. Pagi-pagi lagi sebut raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ni keyakinan hidup dengan Islam. Bulan Ramadan padanya diturunkan Al-Quran. Tujuan diturunkan Al-Quran ini ada 3 tujuan. Yang pertamanya hudan linnas, untuk menerangkan segala petunjuk Allah kepada manusia. Yang kedua, wabayyinatin minal huda, untuk menerangkan segala petunjuk kepada manusia. Dan yang ketiga, wal furqan, tujuannya untuk dibezakan di antara kebenaran dan juga kebatilan. Sadaqallahul azim. Para alim ulama, para muslimin dan muslimat sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas nikmat, di mana mustajabnya doa kita yang telah kita doa sebelum daripada ini, supaya Allah panjangkan umur kita, sehingga kan kita berjaya masuki bulan Ramadan dan kita dah berada separuh daripada bulan Ramadan ini. Syukurnya pada Allah di saat mana kita tahu dalam sejarah negara kita ini dah 2 tahun, 3 tahun lebih kita dilanda dengan COVID-19. Yang mati saja sejumlah lebih kurang 34,000 nyawa yang mati dalam tempoh 3 tahun yang berlaku peristiwa COVID-19 ini. Syukurnya pada Allah, dalam jumlah yang mati tersebut nama kita belum lagi disenarai di sisi Allah. Allah bagi lagi peluang untuk kita memasuki bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan saya sentiasa ingatkan diri saya dan jemaah-jemaah sekalian, walaupun kita ni tak mati-mati lagi, belum lagi dimatikan oleh Allah, kita jangan ingat kita ni tak mati-mati dalam hidup kita ni. Kita ni akan mati juga. Dan kita kena letak dalam diri kita ni, Ramadan ni merupakan Ramadan terakhir dalam hidup kita. Kita tak boleh anggap Ramadan ni ada lagi Ramadan yang akan datang nanti. Kalau kita buat kita rasa pada diri kita Ramadan ni Ramadan terakhir dalam diri kita ini, nescaya kita akan buat yang terbaik dalam hidup kita Ramadan ini. Kalau kita tak rasa Ramadan ni Ramadan terakhir, boleh jadi kita akan buat sambil lewa saja Ramadan ini. Kita lalu dalam Ramadan ini dalam keadaan yang kita rasa macam sebelum berlakunya COVID dahululah. Ini suara-suara yang kita dengar hari ini. Bila dah sampai 15 Ramadan ni, ramai di kalangan kita kata alhamdulillah, kita dah kembali balik macam dahulu. Kita dulu kita semayang dalam keadaan berjarak. Kita tak boleh duduk dekat-dekat.
Sekarang alhamdulillah kita sebut kita dah boleh rapat-rapat saf. Dan kita rasa balik semula pada sebelum daripada ini. Padahal kita pun tahu Allah jadikan COVID ini satu teguran yang besar. Ya Allah nak tegur dalam hidup kita sebagai seorang mukmin. Kita jangan ingat COVID ni berlaku kerana peristiwa semula jadi yang terjadi. Tapi kita kena ingat COVID yang melanda di kalangan seluruh dunia ini satu teguran Allah terhadap kesilapan yang kita lakukan sebelum daripada ini. Dan kesilapan tu tak perlu diulang dalam hidup kita. Kalau kita ulang yang disebut dengan kesilapan yang pernah kita lakukan sebelum daripada ini, akan datang lagi lah penyakit yang lebih besar lepas pada ini. Boleh jadi penyakit sampai peringkat kita ni semua dimatikan oleh Allah. Lepas pada Allah matikan kita, yastabdil qauman ghairakum. Allah gantikan umat yang lain lepas pada ini. Allah bagi peringatan ni banyak dah pada kita ni. Peringatan-peringatan tak berhenti. Allah bagi peringatan. Hilang kapal terbang, sampai hari ni tak berjumpa lagi. Negara kita ni kan, Allah bagi peringatan sebelum daripada ni tanah runtuh, mati manusia dalam tanah runtuh. Allah jadikan dengan tsunami terjadi negara kita ni. Kemudian Allah jadi teguran Allah tu banyak sangat. Ya Allah tegur sampai ke muncak. Allah jadikan tak pernah kita terfikir yang kita ni tak boleh keluar rumah. Tak terfikir dalam diri kita ni kena Ramadan macam tahun 2 tahun kebelakangan sebelum daripada ini. Tak terfikir dan terbayang. Semua tu kita kena anggap itu teguran Allah, ingatan Allah pada kita. Untuk bila kita dapat peluang Ramadan ini, kita jangan lepaskan peluang ni dalam keadaan yang begitu saja. Jangan balik pada asal. Senang ceritanya, jangan kita macam dulu lagi. Ramadan ni mesti jadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita ni. Kenapa saya sebut demikian pada jemaah? Nak suruh kita ingat Ramadan ni Ramadan mesti jadi terbaik. Sebagaimana orang yang dia tahu bila dia kena gantung besok. Saya buat contoh yang ni je yang mudah. Bila kita tahu saja besok kena gantung ataupun banduan akhir. Banduan akhir tu bila dia tahu dia nak kena gantung, esok dia kena gantung. Malam tu dia beritahu, tuan besok tuan akan digantung. Akan diberitahu demikian. Pada lepas sembahyang subuh akan digantunglah pagi Jumaat. Biasanya demikian. Banduan akhir itu malam. Kalau malam tu dia sembahyang maghrib yang terbaik dalam hidup dia. Tak pernah dia sembahyang maghrib sekhusyuk itu pada diri dia. Kemudian dia sembahyang isyak pun isyak terbaik. Kerana dia tahu ni sembahyang yang terakhir. Sembahyang isyak pun sembahyang isyak yang terakhir dalam hidup. Demikian juga bila dia malam tersebut dia tak tidur dah malam. Kenapa? Dia anggap ni yang terakhir dalam hidup dia. Malam tu baca Quran, malam tu zikir, doa dan sebagainya. Ni banduan yang kena gantung tu lah. Kemudian pagi esok bila dengar je azan subuh tu, bergetar badan dia, menggigil tu badan dia. Kerana lepas subuh ni dia kena gantung, dia kena mati menghadap depan Allah. Para hadis kan bayangkan pada diri kita ni Ramadan ni, cuba kita anggap ni Ramadan terakhir. Bila kita anggap ni Ramadan terakhir, bila kita solat, kita tahu Rasulullah ajar pada kita, bila kalian solat, solatlah yang terakhir. Kal muaddi', Rasulullah sebut demikian. Macam solat selamat tinggal. Ni cara dalam diri kita je demikian. Kalau kita buat umrah, kena anggap umrah terakhir dalam hidup. Bila kita buat haji, haji terakhir dalam hidup. Bila kita derma terakhir dalam hidup. Bila kita dengan kuliah, kuliah terakhir dalam hidup. Bila kita demikian dalam hidup kita, maka tentulah kita ni akan jadi seikhlas mungkin amalan yang kita buat. Demikian juga dengan Ramadan. Ramadan ni kita kena letak pada diri kitanya, ni Ramadan terakhir dalam hidup. Para hadis kan pun tahu bahawa Ramadan ni hadiah Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bila dia nak tunjuk sayang pada kita kan,
Allah bagi pada kita Ramadan. Bulan-bulan lain, umat-umat sebelum daripada ni Allah tak bagi Ramadan. Tak ada pun kelebihan Ramadan. Umat-umat dahulu masing-masing sibuk bercerita tentang kelebihan 4 bulan. Bulan Rejab, bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Ramadan mereka tak cerita langsung. Apa benda yang tentang Ramadan? Bila lebihnya Ramadan ini? Bila datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah lonjakkan Ramadan bagi kepada umat Nabi Muhammad. Kalau kita tanya, kenapa sampai begitu Allah lonjakkan? Dan apa kita nak tunjuk, nak bagaimana lebihnya Ramadan ini sendiri? Kalau kita tanya, macam mana Allah nak bagi kelebihan pada umat Muhammad terhadap Ramadan ini? Yang mesti kita jangan terlepas peluang daripada mengambil manfaat daripada Ramadan ini. Kerana di antara sebabnya, alim ulama sebut, sebab yang pertama kerana umur kita tidak sepanjang umur umat terdahulu. Umur umat terdahulu semua Allah jadikan panjang-panjang masa mereka hidup. Umat-umat dahulu ratusan dan ribuan tahun mereka hidup. Saya sebelum daripada ni saya sebut banyak kali di sini. Nabi Nuh AS umurnya 950 tahun. Kita baca dalam kitab Nabi Adam AS sampai 1000 tahun lebih. Kita baca dalam kitab Nabi Ibrahim AS, dia mula akil balik pada usia 120 tahun. 120 tahun baru mula akil balik. Tempat kita ni 120 tahun tinggal batu nisan datang negara ini. Nabi-nabi dahulu Allah jadikan panjang-panjang masa mereka hidup. Bila panjang masa mereka hidup, tentu banyak pahala yang mereka buat. Datang umat Nabi Muhammad, Allah jadikan pendek je umur kita ni. Umur kita ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun. 60 tahun hingga 70 tahun ni sekejap je kita hidup. Tak rasa lama pun. Ayah-ayah, ibu-ibu rasa lama ke hidup 60 tahun, 70 tahun? Amalan apa yang kita ada dengan 60 tahun hingga 70 tahun yang kita rasa layak untuk kita minta syurga Firdaus Allah? Amalan apa yang kita ada? Tak ada pun amalan yang terbaik. Katakanlah kita boleh hidup dah 70 tahun dalam hidup kita. 70 tahun ni kita terpaksa tolak 15 tahun yang terawal, belum akil balik. Masa tersebut dah tolak dah. Tinggal 55 tahun. 55 tahun pula tolak pula masa makan, masa berjalan, masa minum, masa tidur malam cukup. Tidur malam, tiap-tiap malam ni, cuba kira tiap-tiap malam kita tidur di antara 6 jam hingga 8 jam setiap malam. Start daripada hari pertama kita hidup sampai hari terakhir kita hidup pada hari yang tahun 70. Misal contohnya, berapa lama kita sedang tidur? Ulama-ulama kira kita sedang tidur selama lebih kurang 22 tahun dalam hidup. Tu masa tidur je, tidur malam je baru. Tak campur lagi dengan tidur dalam majlis ilmu dipanggil. Tidur waktu mana khatib Jumaat kita tidur, waktu Ramadan kita tidur. Hidup kita ni banyak masa habis tidur je dalam hidup kita. Dalam masa kita demikian, bila kita ada amal ibadah yang terbaik, agak-agak berapa lama kita buat amal ibadah terbaik? Allah bila tengok macam ni, Allah anugerahkan kita malam Al-Qadr dalam bulan Ramadan. Allah bagi malam Al-Qadr. Malam Al-Qadr ni saya nak sebut awal-awal ni, nak suruh kita faham betapa besarnya nilai yang Allah bagi hadiah kepada umat Nabi Muhammad. Satu malam je kamu kena dapat. Start daripada malam ni, jangan tertinggal dah malam-malam untuk kita menghidupkan malam-malam Ramadan. Ramadan ni bukan siang je yang kita kena jaga, malam tu yang besar. Sampai Allah sebut, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadr. Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Allah mula sebut demikian. Kamu tahu ma adraka ma Lailatul Qadr? Kamu tahu malam Al-Qadr ni apa benda? Ya Allah tanya balik. Allah jawab. Tak perlu kita jawab. Allah jawab. Lailatul Qadr khairun min alfi syahr.
Malam Al-Qadr ini jauh lebih baik daripada 1000 bulan yang lain. Satu malam je kita dapat. Mudah-mudahan tak terlepas lagi lah, insya-Allah. Mudah-mudahan malam ni, malam-malam besok dan sebagainya, jangan lepas pada diri kita ni. Satu malam yang kita dapat ni sama dengan 82 tahun kita sedang beribadah pada Allah. Malam tu kita baca Quran. Katakanlah malam ni kita baca Quran. Betul lah malam ni malam Al-Qadr. Sama dengan 82 tahun kita sedang baca Al-Quran. Malam ni kita dengar kuliah. Sama dengan 82 tahun kita dengar kuliah. Malam ni kita bersedekah. Sama dengan 82 tahun kita bersedekah. Malam ni kebetulan kita buat kuih raya. Misal contoh. Sama dengan 82 tahun buat kuih raya. Maknanya malam-malam ni menjadi besar dalam bulan Ramadan. Allah dia nak suruh apa dia? Takkanlah dalam hidup kamu tak dapat 10 kali malam Al-Qadr. Sepanjang kamu hidup 70 tahun tu, takkan kamu tak dapat 10 kali. Kalau 10 kali, maknanya dah 820 tahun kamu beribadah pada Allah. Sepanjang kita hidup ni, takkanlah kita tak dapat dalam hidup kita ni 20 kali je malam Al-Qadr. Maknanya kita dah hidup, walaupun hidup singkat, usia kita ibadah pada Allah sepanjang lebih kurang 1600 tahun lebih kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni perkara yang paling asas yang alim ulama sebut, Allah anugerahkan Ramadan ni pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak suruh apa dia? Biar kamu ada peluang dapat apa dia? Sehingga kan Allah dia ajar pada kita, nak suruh kita ni bersungguh-sungguh dapatkan malam Al-Qadr. Dapatkan malam Al-Qadr. Sehingga kan Allah jadikan satu surah Al-Qadr dengan tujuan nak suruh kamu jangan leka terhadap yang disebut peluang yang besar yang Allah bagi pada kamu dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini sendiri. Itu yang pertama alim ulama sebut demikian. Yang keduanya, sayangnya Allah pada umat Muhammad ini, dia nak suruh kita ni hidup jangan terleka sangat dengan buaian dunia. Allah dia nak suruh kita ni hidup ni biar berfokus. Jangan hidup ni dalam keadaan kita tak tahu arah nak tuju ke mana. Hidup-hidup kita ni para hadirin sekalian, saya sebut banyak kali lah, kalau kita tanya orang kita lah, orang kita ni turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap, kadang-kadang tak sempat dalam hidup dia, dalam kekeluargaan dia. Dia kerja apa dalam hidup? Kita ni nak apa benda dalam hidup? Para hadirin sekalian, sampai kadang-kadang kita berkelahi adik-beradik. Kadang-kadang tak tegur siapa di antara satu sama lain. Sebenarnya kita nak apa benda dalam hidup ni? Yang kita ni sampai lelah badan kita, sampai letih jasad kita ni. Dulu rambut kita ni hitam, sekarang jadi putih dah rambut kita. Dulu kita ni dalam keadaan tegak badan, sekarang semakin renta usia kita, semakin tua dalam hidup kita. Kita kerja apa dalam hidup? Kita nak apa dalam hidup? Tuan-tuan yang duduk jauh sebelum daripada ni, ada di kalangan kita orang Melaka, datang ke sini, duduk di Bumi Perlis. Kemudian ada di kalangan kita orang Johor, datang daripada merata tempat, datang ke Perlis. Kita kerja apa dalam hidup? Kita nak apa dalam hidup? Dalam hidup kita ni kita nak apa? Biarlah saya tanya, saya jawab, senang kita. Saya tanya, saya jawab. Kita nak harta kan? Hari-hari dalam hidup kita ni kita nak harta. Biar banyak. Harta kita ni biar semakin lama semakin banyak, semakin lama semakin banyak. Begitu dalam hidup kita. Ada yang jawab, ya Ustaz. Kita tanya sikit lagi. Kalau begitu Allah jadikan kita ni memang nak suruh jadi hidup pengejar harta kan? Dalam hidup kita ni memang Allah nak suruh kita ni hidup menjadi pengejar harta. Bila harta kita banyak, kita jadi mulia dalam hidup. Allah tak muliakan hidup dengan harta. Allah tak pernah memuliakan hidup manusia dengan harta. Ni kena ingat dan kita tanam dalam jiwa kita. Kita ni bukan hidup menjadi pengejar harta. Kerana rezeki kita ni Allah dah tulis dah dalam hidup. Satu, Islam larang jangan makan rasuah. Islam larang jangan menipu orang, jangan ambil harta orang. Islam susun dalam hidup, kamu ambil tanah orang sejengkal je kamu ambil tanah orang.
Dia belik di tengkuk kamu ni 7 tala bumi di akhirat nanti. Nak sebutnya, jangan ambil hak orang. Jangan berebut harta benda. Kamu tak kesian kepada arwah yang meninggal dunia, kamu berebut harta pusaka dia. Bila kamu berkelahi adik-beradik, tak tegur sapa adik-beradik, berebut harta pusaka, kamu tak kesian ke orang dah mati? Orang dah mati tu, dia dah meninggal dunia, ayah kamu juga tu, mak kamu juga tu, yang kamu tak selesai lagi urusan harta pusaka ni. Kamu berebut apa? Kamu berebut harta dalam hidup. Sikit lagi anak-anak kamu pula berebut harta benda kamu. Allah dia nak ajar hidup ini bukan mesti mengejar harta. Hidup ni kalau kejar harta menjadi nilai ukur, mana lebih kaya kita dengan Qarun? Qarun tu jauh lebih kaya daripada kita kan? Kaya tak kaya Qarun? Satu-satu makhluk Allah yang boleh buat emas atas dunia. Yang boleh buat emas atas dunia ni Qarun je. Mana ada orang boleh buat emas? Kita mana boleh buat emas? Kita boleh buat face mask, boleh lah. Nak buat emas, mana kita boleh buat? Dalam hidup ini. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Dengan kekayaan Qarun. Ini sejarah manusia yang atas dunia ni, yang diulang dan disebut sepanjang masa terhadap kekayaan manusia atas dunia ni. Allah tenggelamkan Qarun dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta setiap kali mana terbit matahari. Terbit je matahari, tenggelam 70 hasta. Terbit lagi matahari, tenggelam lagi 70 hasta. Qarun dalam muka bumi ini. Datang orang Melayu kita sibuk buat program mencari harta Qarun di mana. Elok Qarun tenggelam, kita sibuk cari. Habis tu kita kerja apa dalam hidup? Ayah-ayah, ibu-ibu, turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Hari-hari ni sedang menunggu apa, kerja apa, lari daripada siapa? Dalam hidup ni, yang kita sedang berkejaran dalam hidup, lari daripada siapa? Tunggu apa dalam hidup yang kita hidup atas dunia ni? Dan kita nak apa dalam hidup kita? Lalu kita jawab, saya tak kejar harta Ustaz. Habis kamu kejar apa? Saya kejar tahta Ustaz. Berebut nak kepada jawatan, nak pada kedudukan. Ini pun penyakit orang kita juga. Nak pada kedudukan dalam hidup, jawatan. Jawatan bukan besar sangat pun. Jawatan kecil je. JKKKKKKK. Jawatan paling halus orang kita berebut. Dia rasa mulia hidup dengan jawatan. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melalui Rasulullah Allah tegur, hidup ni tak mulia dengan jawatan. Kamu ingat bila kamu ada jawatan, kamu ingat kamu mulia? Tak, Allah tak pandang langsung dengan jawatan kamu. Jawatan ni bukan satu kemuliaan, laisa tashrifan walakin taklifan. Tapi siapa yang pegang jawatan, dia sedang memegang satu tanggung yang kena jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Peganglah jawatan apa pun. Tuan-tuan jadi suami orang pun tuan-tuan bertanggungjawab di hadapan Allah. Kalau tidak, kenapa kita lari daripada isteri kita di akhirat nanti? Allah cerita dalam Quran kan, jadi isteri orang pun kenapa lari daripada suami masing-masing di akhirat nanti? Kenapa kita lari? Kenapa kita lari? Menjadi mak dan ayah orang pun lari daripada anak-anak. Kenapa lari? Di kalangan kita, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari masing-masing melarikan diri. Suami melarikan diri daripada isteri, isteri melarikan diri daripada suami. Semua di kalangan kita ni pakat-pakat melarikan diri. Semua tak nak mengaku. Anak sebut pada mak ayah, engkau jangan mengaku engkau mak ayahku. Mak ayah sebut ada anak dia, engkau jangan mengaku engkau anak aku. Semua tak nak mengaku. Kenapa tak nak mengaku? Tak tunai tanggungjawab. Tak tunai satu tanggung yang kena jawab depan Allah. Tak tertunai dalam hidup. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari masing-masing fikir macam mana nak suruh selamat diri masing-masing di padang mahsyar Allah. Tu baru jadi suami orang, besar lagi jawatan, besar lagi kedudukan, jadi ketua kampung je. Parahan sekarang jadi ketua kampung je. Parahan sekarang akan menyesal di akhirat nanti. Jadi AJK kampung pun menyesal. Masuk dalam kubur je malaikat tanya terus, kamu AJK masjid kan? Ya, AJK masjid.
Subuh pagi tadi kamu datang tak subuh pagi tadi? Hanya soalan demikian. Jadi ketua kampung, kamu ketua kampung kan? Ya, saya ketua kampung. Sekian. Dalam kampung kamu berapa orang yang tak sembahyang? Dalam kampung kamu berapa orang yang tak tutup aurat? Dalam kampung kamu berapa orang yang melakukan maksiat? Tu Allah tak tanya lagi. Dalam kampung kamu berapa orang yang minum air ketum? Hanya soalan demikian. Jenuh nak menjawab. Ni baru tanggungjawab. Kalaulah jawatan ni jadi mulia, mana besar jawatan kita dengan jawatan Fir'aun? Fir'aun jauh lebih besar daripada kita kan? Jawatan Fir'aun. Besar tak besar jawatan Fir'aun? Sampai peringkat dia mengaku jadi Tuhan. Fir'aun sebut, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang paling agung. Waktu mana Fir'aun mengaku dia Tuhan tu, terkejut iblis. Katanya iblis. Ada juga makhluk manusia ni pergi mengaku dia Tuhan. Aku sendiri pun tak mengaku dia Tuhan. Kenapa Fir'aun mengaku dia Tuhan? Kerana Fir'aun tak pernah rasa sakit. Fir'aun Covid tak? Dia Covid. Fir'aun kuarantin pun tak pernah buat. Fir'aun ni kencing manis pun tak ada kencing manis. Gaut lagi tak ada gaut. Fir'aun disebut dalam kitab tak pernah bersin pun tak pernah. Dalam satu kitab cerita Fir'aun tak pernah menguap pun tak pernah. Allahu Akbar. Kita ni cuba tunggu sikit lagi. Tunggu kejap-kejap je lagi. Menguap terus tak kena gaya. Tapi jangan pula tak menguap. Orang tanya kenapa tak menguap? Lawan Fir'aun sekali ustaz. Nak lawan Fir'aun dia. Hidup ni kita kejar apa? Dalam hidup ada yang jawab, harta pun tak kejar, tahta pun tak kejar. Habis kamu kejar apa? Saya kejar rupa ustaz. Rupa dan kesihatan. Saya nak biar jadi cantik sepanjang masa. Saya nak badan saya sihat dan tak nak sakit sepanjang masa dalam hidup. Berkejaran dalam hidup. Lalu Rasulullah sebut, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak pernah pandang yang disebut dengan luaran kamu. Cantik kamu aku tak pandang. Kemudian jasad kamu aku tak pandang. Yang aku pandang tu hati kamu dan juga amalan yang kamu buat dalam hidup kamu ini sendiri. Ini Rasulullah mula ajar. Hidup ni jangan berkejaran demikian. Allah bila dia tengok kita ni hanyut je dengan kejaran-kejaran yang entah apa-apa dalam hidup, Allah buat Ramadan. Allah jadikan Ramadan. Nak suruh apa dia? Ramadan ni break kepada hidup yang tak terarah. Bila kamu masuk bulan Ramadan, kamu mula mengurus jalan hidup kamu yang sebenar. Hidup ni bukan kejar harta, bukan kejar tahta, bukan kejar rupa, bukan kejar kesihatan, tetapi yang kamu kena kejar syurga dalam hidup. Kalau kamu tak kejar syurga, kamu akan berjumpa neraka. Sasah. Siapa yang tak berjumpa syurga, dia akan berjumpa neraka sekejap lagi dalam hidup dia. Dan manfaat apa hidup kita kalau kita hidup rumah besar, kereta mewah, harta ada, jawatan ada, rupa cantik, segala benda ada dalam hidup, jasad kita tak pernah sakit, tiba-tiba mati, masuk neraka terus. Manfaat apa kita hidup demikian? Ramadan ni betul-betul Allah jadikan nak suruh kita berfokus untuk mendapatkan ganjaran syurga. Sehingga kan ada dua hadis yang besar yang cerita tentang mengenai bagaimana nilai syurga dalam bulan Ramadan. Rasulullah sebut dalam hadis Rasulullah, qad ja'atkum syahrun mubarak, telah datang pada kamu bulan yang penuh dengan keberkatan. Bulan yang penuh dengan keberkatan. Bila Ramadan ni bulan yang kita rasa berkat sungguh. 15 hari yang kita lalui dalam bulan Ramadan, baru rasa baru kemarin baru kita memulakan Ramadan. Ni berkat ni berkat. Tuftahu lahu abwabul jannah. Rasulullah kata dibuka segala pintu-pintu syurga dalam bulan Ramadan. Mana ada bulan lain Allah buka pintu syurga seluas ini kecuali Ramadan? Cuba baca hadis Rasulullah. Ada ke dalam bulan Rabiul Awal Rasulullah cerita Allah buka pintu syurga? Wa tughliqu abwabun nar. Allah tutup segala pintu-pintu neraka Allah dalam bulan Ramadan al-mubarak ini.
Tak pernah serapat ini pintu neraka, sekemas ini ditutup oleh Allah kecuali Ramadan. Allah tutup pintu neraka. Wasuffidat syayatin, dan digari syaitan-syaitan yang ada. Syaitan pun digari dalam bulan Ramadan ini. Bulan lain mana pernah Allah gari syaitan. Ramadan Allah gari syaitan. Allah tutup rapat pintu neraka. Tengah-tengah Allah tutup rapat pintu neraka ni pun ada lagi yang pergi ketuk pintu neraka nak suruh buka. Tak cerdik langsung dalam hidup. Orang kita ni orang kita ni. Tengah-tengah pintu neraka tertutup tu, dia yang pergi ketuk pula pintu neraka. Dum dum dum. Ya Allah, bukalah pintu neraka ni, aku nak masuk, aku nak masuk. Dia pula beria nak masuk dalam neraka. Ni ada orang kita yang jenis demikian. Jangan tuan-tuan. Tuan-tuan jangan memilih untuk menjadi pengetuk-pengetuk pintu neraka dan berusaha nak masuk neraka. Tapi jadilah kita orang yang berusaha untuk melayakkan kita ke dalam syurga Allah. Ini satu hadis. Hadis yang kedua, Rasulullah sebut, celakalah siapa-siapa yang masuk bulan Ramadan, nama dia tak tertulis di pintu syurga dan nama dia tak tergugur di pintu neraka. Nak sebutnya besar nilai Ramadan. Ni istilah yang nak sebut. Bila masuk je dalam bulan Ramadan, keluar je Ramadan ni, mesti jadi ahli syurga. Sama tanda kita ahli syurga, Allah jadikan hari raya. Hari raya tu wajah-wajah ahli syurga. Sehingga kan pakaian raya tu pakaian yang digambarkan ahli syurga. Tak boleh pakai-pakai dalam keadaan yang buat maksiat pada Allah. Tak boleh kita menggambarkan dengan kemaksiatan pada hari raya. Dosa kita buat demikian. Hari raya tu lambang hari pertama kita berada dalam kubur nanti. Masuk dalam kubur, pakaian baru macam itulah, bangunan indah sebegitulah, kemudian cara bercakap pun teratur begitulah. Sebagaimana kita hari raya tu, kita jaga pakaian, jaga makan minum, jaga percakapan, tutur bahasa kita. Kan indahnya hari raya Idul Fitri yang digambarkan ini sendiri. Ini gambaran yang mesti kita fahami dalam kehidupan kita. Lalu kita tanya, habis tu kita nak masuk dalam syurga ni macam mana? Nak masuk syurga dalam bulan Ramadan, usaha kita nak masuk dalam syurga macam mana? Saya nak sebutlah sikit pada tengah hari ni. Saya nak berkongsi sikit. Ada 3 jalan utama yang nak masuk dalam syurga dalam bulan Ramadan. Nak pastikan pada diri kita ni jangan terlepas daripada 3 perkara. 3 ni ayah-ayah, ibu-ibu, tolong istiqamah pada diri kita. Yang pertama, siapa yang nak masuk syurga, pastikan hati dia tak berbolak-balik dengan Islam. Hati dia mesti kejap dengan Islam, kemas dengan Islam. Jangan berbolak-balik hati kalian dengan Islam. Hati kita ni mesti betul-betul dengan Islam. Allah dah pesan dah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan kamu mati kecuali saat mana kamu mati kamu betul-betul Islam. Bahasa yang mudah, jangan percaya pada selain daripada Islam. Jangan yakin dengan selain daripada Islam. Hidup ni hanya Islam saja. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ni keyakinan hidup. Pagi-pagi lagi sebut raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ni keyakinan hidup dengan Islam. Sebab ada orang kita ni tak percaya dengan Islam. Dia percaya dengan apa? Dia percaya dengan nasionalis. Dia percaya dengan sekularis. Dia percaya dengan Islam selain daripada Islam. Jangan terlibat tuan-tuan. Kalau ayah-ayah, ibu-ibu terlibat dengan fahaman selain daripada Islam, tinggalkan sekarang. Hentikan sekarang. Bahaya sangat dalam hidup kita tak yakin dengan Islam tuan. Kita kata saya campur Ustaz. Saya nasionalis sikit, Islam sikit. Tak boleh. Islam dia tak boleh campur. Tak boleh campur. Al-Islam wal Islam. Islam ni Islam. Tak boleh kita nak cari selain daripada Islam dalam hidup ini. Wa may yabtaghirul islami dinan falan yuqbala minhu. Siapa yang cari sebab selain daripada Islam sebagai dinan. Dinan ni maknanya way of life. Satu cara hidup kita. Hidup kita ni
dalam ekonomi Islam, politik Islam, sosial Islam, kebudayaan Islam. Semua benda yang kita segenap penjuru, segala benda yang kita hidup ni, semua dengan Islam. Cari selain daripada Islam, falan yuqbala min, Allah tak terima. Nasionalis tak boleh tolong kita dalam kubur. Sekularis tak boleh tolong kita dalam kubur. Mereka tak pernah mengajar pada kita macam mana nak suruh selamat dalam kubur. Apatah lagi nak selamat daripada mahsyar Allah. Islam je yang mengajar pada kita yang boleh selamat dalam kubur, hanya Islam. Tapi sayang, orang Islam dia tak percaya dengan Islam, tak yakin dengan Islam. Berbolak-balik hati mereka. Tuan-tuan, saya sebut ni bukannya benda yang biasa-biasa, tidak. Ni benda yang kepelikan dalam masyarakat kita hari ni. Dia orang Islam, tapi dia tak yakin dengan Islam. Orang kita kan demikian. Dia pergi ke bank, pegawai bank tanya, ni dalam bab ekonomi, misal contoh, nak pilih loan cara Islamik ke cara konvensional? Dia tanya balik, mana yang untung? Dia tanya, mana yang untung? Orang kita tanya lagi. Orang kita tak yakin dengan Islam, tak yakin dalam hidup dia dengan Islam. Saya nak sebut, tak yakinnya dalam jiwa kita dengan Islam. Orang tanya dia, tak hantar nak belajar Quran ke, menghafal Quran ke? Dia tanya balik, ada masa depan ke? Dia tanya, nak kerja apa? Nak kerja apa? Belajar agama ni nak kerja apa? Tengok bagaimana orang kita tak yakin dengan Islam. Tak yakin dengan Islam. Dia sampai tak boleh baca Quran. Siapa yang tak boleh baca Quran ni, tanda awal dia tak yakin dengan Islam. Kalau dia yakin ada akhirat Allah, dia yakin ada pada mahsyar Allah, dia yakin ada anak kubur, kenapa dia tak boleh baca Quran? Kenapa dia tak boleh baca Quran? Alasan apa dalam hidup dia tak boleh baca Quran? Satu, saya ulang banyak kali kan, kalau ada di kalangan orang ahli jemaah yang hadir pada tengah hari ni, di kalangan kita yang tak boleh baca Quran, pastikan umur dia panjang-panjang dan tak mati-mati. Jangan mati. Tuan-tuan mati di saat mana tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan masuk dalam kubur, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas tuan-tuan. Tak percaya, cuba try mati, tak percaya. Nak tahu lepas ke tak lepas? Memang tak lepas. Patutnya bila kita tak boleh baca Quran ni, berdebar ni, Ramadan ni datang dah, haluk dah kita ni, bagi tahu pada AJK, bagi tahu pada guru-guru kat sini, tolonglah saya tak boleh baca Quran, bantu saya ni galak ni hidup tak boleh baca Quran. Dalam kabut kita ni macam seorang ibu yang dia tak boleh baca surah anak dia yang disayangi, yang dihantar daripada luar negara. Bila dia tak boleh baca surat tu kan, dia tak boleh baca, macam mana dia buat? Dia cari orang, tolong baca, saya nak dengar. Dia ambil surat tersebut, dia cium surat, rindu dia pada anak dia, sayang dia pada anak dia, usaha dia nak tahu apa kandungan yang terdapat tersebut. Kita dengan Allah, ayat-ayat Allah dalam Al-Quran Karim. Kita dengan Allah, ayat-ayat Allah dalam Al-Quran Karim. Jangan sampai tak boleh baca Quran. Dan tak boleh baca Quran, kita menolak pula Al-Quran dalam hidup. Ini kehilang keyakinan. Orang kita kan sampai ejek pula tu, orang-orang alim ejek pula, kata macam-macam gaya. Dahlah kita tak faham Al-Quran, kita tak boleh baca Quran, kemudian kita pula tak rasa kemuliaan hidup dengan Al-Quran. Ini bahaya. Yang pertama, yang mesti ada pada kita keyakinan hidup dengan Islam. Sebab dekat nak meninggal dunia nanti, keyakinan ini akan digoncang. Hidup ni pun kena goncang dah, dekat nak mati nanti lagi digoncang. Dekat nak meninggal dunia, syaitan datang menyamar menjadi arwah ayah, syaitan menyamar menjadi arwah ibu. Sebut, jangan mati dalam Islam, matilah dalam keadaan yang disebut dengan matilah selain daripada Islam itu sendiri. Tuan-tuan, saya diminta untuk gerakkan tabung derma. Tuan-tuan minta tugas-tugas bergeraklah. Tuan-tuan ada kesempatan ni, tuan-tuan kita gerakkan sikit. Kita nak lancar derma untuk pembangunan kepada program-program yang kita sedang gerakkan ini sendiri. Tuan-tuan yang ada kelebihan tersebut, tolonglah masukkan dalam tabung-tabung derma ni yang digerakkan sekarang ni. Tabung-tabung derma yang ada ni, tuan-tuan tolong gerakkan tabung-tabung ini, masukkan mana-mana yang lekat-lekat beg duit dia tu, masuk semua dengan beg duit dia semua. Mudah dia panggil demikian.
Kita rasa pada diri kita. Sebab yang kita derma ni bukan kita derma pada orang pun, derma pada kita juga. Bila kita masuk duit dalam tabung ni, di akhirat nanti kita berjumpa balik duit ni. Di akhirat nanti kita berjumpa balik segala apa yang telah kita lakukan dalam hidup kita. Jadi tuan-tuan, ambil kesempatanlah pada majlis ilmu gini. Waktu mana letak duit dalam tabung tu, niat untuk arwah ayah kita, arwah mak kita, niat untuk mereka. Biar pahala tu kita pun dapat, kemudian dalam masa yang sama pada mereka tu pun dapat. Allah bagi pada diri kita demikian. Orang yang meninggal dunia ni, dalam kubur dia nak sangatlah amalan-amalan kita ni untuk membantu dia dalam kubur nanti. Antaranya ialah dengan kita menginfak di jalan Allah di atas nama mereka tersebut. Itu cara yang terbaiklah untuk kita lakukan. Walaupun sekalipun saya nak sebut ni yang pertama, yang kena jaga pada diri kita. Tak apa, untuk bergeraklah, tuan-tuan gerak. Yang kedua, siapa nak masuk syurga, tolong jaga ibadah dia kepada Allah. Ramadan ni jaga ibadah. Bukan Ramadan je, sepanjang hidup dia ibadah kena jaga. Ibadah apa yang kena jaga? Salat, sembahyang. Ni miftahul jannah. Dia panggil anak kunci pada syurga. Jangan tinggal sembahyang walaupun 1 rakaat. Ayah-ayah, ibu-ibu, tak berbaloi hidup meninggalkan solat. Kena rasa solat ni tanggungjawab. Tanggungjawab. Selagi mana kita tak solat, selagi itulah kita akan dipertanggungjawab di hadapan Allah. Sembahyang kena jaga dalam hidup kita ni. Solat. Solat apa yang kena jaga sangat? Solat 5 waktu. Solat 5 waktu. Jangan tertinggal solat. Solat apa yang kebanyakan orang kita tinggal? Solat subuh dengan solat maghrib. Solat subuh dan solat maghrib kebanyakan orang kita tinggal. Allah bila dia nak suruh kita jaga solat subuh, Allah jadikan Ramadan ini, Allah jadikan program makan sebelum mandi subuh. Allah tahu manusia ni kalau sebut bab makan sanggup bangun. Letak 10 jam loceng bawah katil ni. Melentur-lentur jam loceng. Cara Allah nak didik kita bangun sembahyang subuh. Allah jadikan program makan. Mana ada orang makan pukul 5 pagi? Mana ada orang makan? Mana ada agama yang ajar program makan sebelum mandi subuh? Breakfast ni lepas pada subuh. Tapi Allah dia nak suruh kita ni jaga solat, nak suruh jaga solat, kita pun diajar makan sebelum mandi subuh. Makan-makan ni sendirinya dengan tujuan apa? Nak sebut ni bekalan kami. Bekalan kami. Sampai Rasulullah ajar, walaupun kamu ni kenyang, kamu bangun juga sahur. Fa innaha barakah. Kerana di sana ada keberkatan. Kita anak-anak kita ni, kita kejut anak-anak kita bangun. Kerana kalau dia tak bangun, kita akan kesian pada dia. Lepas pada waktu subuh besok, dia akan jadi kepenatan. Allah nak ajar sama juga. Kalau kamu tak ada bekalan, kamu masuk dalam kubur nanti, kamu kepenatan. Sama je Allah nak ajar. Nak ajar benda yang demikian je. Nak suruh faham. Kalau kita boleh faham, tak makan, kita akan penat. Kalau kita tak makan, kita akan jadi rasa susah. Nanti akan besok hari kita akan rasa susah. Kenapa kita tak sediakan bekalan untuk kita takut susah dalam kubur bila kita menghadap di hadapan Allah sebentar nanti? Ini cara Allah nak didik. Nak didik yang pertama, solat. Allah nak suruh jaga solat maghrib. Allah jadikan program makan sekali lagi. Sekali lagi Allah programkan makan. Padahal nak batalkan puasa ni, tak semestinya dengan kita batalkan puasa dengan makan je. Banyak lagi benda yang lain kita boleh buat untuk nak batalkan puasa. Tapi Allah tahu manusia kalau sebut makan balik awal bulan Ramadan. Semua balik awal bulan Ramadan. Duduk meja makan. Kejap-kejap tengok jam. Kejap-kejap tengok jam. Bulan yang paling kerap tengok jam Ramadan. Ramadan ni jadi rajin terus. Tanya orang, maghrib kau apa? Maghrib. Bulan lain tak pernah tanya maghrib kau apa. Ramadan Allah nak didik cara demikian. Ini cara Allah nak didik, jaga solat. Allah dia nak suruh kita solat lagi. Allah jadikan tarawih. Solat malam melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak tarawih berapa rakaat terpulang. Tuan-tuan nak buat 8 rakaat boleh, kerana Rasulullah buat 8 rakaat. Nak buat 20 rakaat boleh, kerana Sayyidina Umar buat 20 rakaat. Nak buat 30 rakaat boleh, kerana Sayyidina Osman buat 30 rakaat. Nak buat 36 rakaat boleh, kerana Umar Abdul Aziz buat 36 rakaat.
Semua boleh. Yang tak boleh, yang tak semayang-semayang langsung. Jangan duk berkelahi di kalangan kita. Orang kita ni berkelahi ni tiada tahu 8 ke 20, 8 ke 20. Dia tak pernah berkelahi 30 ke 36, 30 ke 30. Berkelahi perkara yang tak sudah. Nak buat 8 pun buat. Rasulullah buat 8. Tapi 8 Rasulullah pun menjelang subuh baru habis solat tarawih Rasulullah. Itu cara Rasulullah lakukan demikian. Solat malam, dipanggil solat malam di zaman Rasulullah. Zaman Sayyidina Umar dinamakan tarawih. Dengan tujuan rehat je. Rasulullah lepas sembahyang Isyak, Rasulullah tak sembahyang tarawih terus. Tak macam kita ni. Rasulullah lepas sembahyang Isyak, Rasulullah balik dulu, rehat dulu. Lepas tu barulah Rasulullah datang balik memulakan salat. Suatu malam pertama, sahabat-sahabat tunggu Rasulullah, Rasulullah salat bersama dengan sahabat-sahabat. Malam kedua, lagi ramai sahabat, Rasulullah salat. Malam ketiga, sahabat tunggu Rasulullah tak balik, tak datang balik. Kecuali subuh barulah Rasulullah datang balik. Bila sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah jawab, aku bimbang solat malam ini menjadi wajib bagi umat aku, kata Rasulullah. Bimbang, kebimbangan Rasulullah. Aku kalau jaga je, akhirnya Allah arahkan semayang malam ni, tahajud, semayang yang disebut dengan semayang tarawih ni menjadi wajib pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cara Rasulullah lakukan. Semayang tu lepas semayang Isyak bertenang dulu, rehat dulu. Cuma tempat kita ni tak boleh dah. Tempat kita ni kalau lepas Isyak suruh balik dulu dengan tu imam tak datang. Nak tak nak kita kena juga solat. Cepat sikit nak solat ni. Tapi jangan berkejar. Jangan berkejar. Huzaifah Ibn Yaman dia cerita, aku solat dengan Rasulullah satu malam, rakaat yang pertama Rasulullah baca surah Al-Baqarah. Rakaat yang pertama tu baca surah Al-Baqarah. Aku dengar Rasulullah baca surah Al-Baqarah. Aku jangka 100 ayat mesti Rasulullah rukuk. Tak. Rasulullah bagi habis 286 ayat tersebut. Habis 286 ayat tu, aku ingat Rasulullah rukuk. Habis surah Al-Baqarah ingat rukuk. Tak. Rasulullah lompat baca surah An-Nisa pula. Habis surah An-Nisa, aku ingat Rasulullah rukuk. Tak. Rasulullah ulang balik baca surah Al-Imran. Habis surah Al-Imran, barulah Rasulullah rukuk. Selama mana Rasulullah rukuk, selama mana Rasulullah qiyam tadi. Kemudian Rasulullah i'tidal. Selama mana Rasulullah i'tidal, selama mana Rasulullah rukuk tadi. Allahu Akbar. Kita ni kalau solat dengan Rasulullah lah, rasa malam tu balik jalan mengangkang tak benar. Sambil taubat nasuha kita. Tak pernah solat macam ni. Kita ni imam baca sabbih isma rabbikal a'la pun nak marah. Pak Imam, inna a'tayna je Pak Imam. Tak pun inna anzalna disebut demikian. Inna anzalna tu pun nak pecah dua. Nak sebutnya betapa kita ni malasnya berdiri. Jangan. Solat, nak didik solat. Lenguh berdiri, sambil berdiri, ambil kerusi duduk. Boleh semayang atas kerusi, semayang sunat. Bukan semayang wajib pun. Kalau lenguh, sambil duduk atas kerusi pun lenguh, boleh bersila. Semayang sambil bersila. Semayang sunat je. Kalau bersila pun tak boleh. Sesak dada ni makan banyak sangat tadi. Pantang sendawa, keluar cendol sebiji. Yang jenis demikian. Duduk pun tak boleh, baring. Semayang tarawih sambil baring. Cuma tak dibuat orang lah dia panggil. Kalau buat juga orang memandang atas bawah. Dia ni malam besok mesti berbantah peluk. Orang dah lama dah bagi salam, tak bagi salam lagi dia. Nak sebutnya boleh pada dia kita. Ini nak gambar solat yang pertama. Yang kedua, baca Quran. Dalam ibadah mesti boleh baca Quran. Siapa yang tak boleh baca Quran, tolong datang. Bagi tahu pada AJK Masjid, bagi tahu pada semua di kalangan kita, saya tak boleh baca Quran. Mengaku je, jangan malu-malu. Bagi tahu pada AJK Masjid kawasan masing-masing, saya antara ahli qaryah yang tak boleh baca Quran. Mengaku. Biar masing-masing fikir macam mana nak suruh selamatkan. Saya takut saya mati, saya tak selamat. Kena sebut demikian pada AJK Masjid kita. AJK Masjid pula jangan pula jawab bertenang. Sebenarnya saya pun tak dibaca juga. Jangan jawab demikian, buat malu company je. Jadi AJK sangat, tapi Quran pun tak dibaca. Dalam hidup kita, Quran mesti boleh baca. Dan bila kita dah boleh baca, hafal. Biar bertambah hafalan kita. Bila kita solat, bertambah hafalan yang kita hafal ini sendiri.
Ini cara demikian. Dua. Yang ketiga, doa, zikir dan selawat. Siapa yang nak masuk syurga, jangan tinggal yang ni. Doa, zikir dan juga selawat. Biar serentak tu. Lepas pada zikir, doa. Lepas pada doa, zikir, kemudian selawat terulang dalam hidup kita, terutama bagi orang perempuan yang dia uzur. Bila dia uzur dalam bulan Ramadan, ambil kesempatan untuk dia berdoa. Baca doa. Jangan tak baca doa. Mentang-mentang dia tak puasa, mentang-mentang dia tak solat, tiba-tiba dia tak doa langsung. Jangan. Dia berdoa, angkat tangan doa, dan ambil masa yang mustajabnya doa. Dalam bulan Ramadan ada 5 masa yang mustajab doa. Ulama-ulama sebut dalam bulan Ramadan sendiri. Bila? Sebelum mana subuh, masa yang mustajabnya doa. Lepas pada waktu 5 waktu, solat 5 waktu, masa yang mustajabnya doa. Bila lagi masa mustajab? Dekat nak berbuka puasa, masa yang mustajabnya doa. Masa bila lagi mustajab? Bila kita buat amal ibadah yang soleh, termasuk dalam majlis ilmu. Lepas pada majlis ilmu, kita berdoa. Lepas pada apa dia? Kita derma, kita berdoa. Lepas pada kita keluar zakat fitrah, kita berdoa. Masa yang mustajabnya doa. Kemudian yang kelima, masa mustajab doa di antara tarawih dengan tarawih. Masa kita bangun malam, di antara tarawih dengan tarawih, masa yang mustajabnya doa. Ini di antara amalan yang boleh kita buat, doa. Jangan malah berdoa. Fatimah Zahra, Sayyidina Hafsah radhiyallahu anha, ummahatul mukminin cerita, aku tengok Rasulullah doa begitu bersungguh-sungguh. Rasulullah berdoa. Aisyah pun cerita, Rasulullah kalau dia berdoa, lagi lama lagi terangkat, lagi lama lagi terangkat, sehingga tegak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jatuh lengan jubah Rasulullah ni, nampak putih ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Rasulullah berdoa. Kita berdoa lagi lama lagi turun. Lamanya tu imam doa mendalah lama-lamanya. Mula letak tangan atas paha, malasnya berdoa orang kita. Sebut ada Allah, ya Allah, nak terima, tak nak terima sudah. Senang je dalam doa dia. Jangan begitu kita. Bila kita berdoa ni, biar bersungguh-sungguh. Bahasa-bahasa yang mudah, bukan bahasa yang payah dalam berdoa. Sebut je pada Allah, ya Allah, aku ni pendosa, aku ni banyak melakukan kesilapan. Doa sehingga menitis air mata kita, sehingga merasa takut pada Allah. Dalam doa-doa kita, nescaya doa itu akan diperkenankan di sisi Allah. Zikir apa? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sebut je begitu di bibir kita. Kalau tak boleh juga, sebut afdalul zikr, la ilaha illallah. Sebut yang tu je tiap-tiap hari. Dan sebut apa lagi? Disebut lagi subuhun kudus Rabbuna wa Rabbul malaikat warruh. Ulang dan ulang. Ini zikir yang perlu kita buat. Yang keempat, selain daripada salawat, yang keempat, dalam hidup kita ni, dalam ibadah kita apa dia? Tolong alihkan semua aset-aset harta benda kita di atas dunia ini ke akhirat Allah sebelum kita mati dan masuk dalam kubur seorang-seorang. Jangan simpan harta kalian di atas dunia. Jangan simpan harta. Harta ni tak selayaknya untuk disimpan di atas dunia. Tetapi harta yang kita miliki mesti dihantar ke akhirat Allah. Bila? Ramadan. Berganda-ganda pahala yang Allah bagi, yang Allah kurniakan pada kita. Ramadan ni gandakan pahala kita. Biar banyak sikit pahala yang kita buat. Dengan apa dia? Dengan cara kita infak, dengan cara kita sedekah, dengan cara kita hibah, dengan cara kita apa dia? Kita faraid, kita bahagi-bahagikan semua harta-harta benda kita ini sendiri. Jangan simpan untuk atas dunia. Ramai dah orang yang simpan harta atas dunia. Dia mati masuk dalam kubur, menyesal dia kerana tertinggal harta dia di atas dunia. Dia masuk dalam kubur, keluarga dia sedang berkelahi, berebut harta yang ditinggalkan di atas dunia. Jangan simpan harta untuk orang, simpan harta untuk diri kita sendiri. Orang tanya simpan untuk apa? Untuk bekalan hari tua, Ustaz. Siapa yang ajar?
KLBSP Ustaz itu. KLBSP ada simpanan untuk bekalan hari tua. Ayah-ayah, ibu-ibu, kalian dah tua, kalian tak guna-guna pun harta benda tersebut. Kalian nak makan apa lagi yang kalian tak makan atas dunia ni? Kalian nak jalan ke mana lagi dalam hidup ni di atas dunia ni? Allah tak benar dah yang kita nak guna. Nak makan apa lagi? Nak makan daging tomahawk, gigi dah tak ada dah sekarang. Nak makan manis-manis, dah ada kencing manis. Nak makan shell out, kita dah ada go out di mana? Dalam hidup. Benda apa lagi yang kita boleh guna? Manfaat apa lagi? Duit dalam akaun tu 200,000, 300,000 yang kita dapat daripada pencen kita tersebut. Kita nak buat apa lagi dalam akaun tu? Nak simpan untuk siapa lagi? Nak simpan untuk orang, anak-anak kita, mereka cari sendiri harta atas dunia ni. Mereka ada rezeki masing-masing atas dunia ni. Kalaupun kita rasa nak bagi pada mereka, panggil mereka, hebah terus. Bagi tahu pada dia, abah, mak kamu, abah dan mak kamu dah umur 60 tahun lebih dah dalam hidup ni. Harta ada lagi. Kamu perlu banyak mana? Setiap seorang. Hebah terus, bagi 10,000, 20,000 seorang, bagi. Lalu kita sebut, haram kamu bila mak dan abah meninggal dunia, haram kamu berkelahi lepas pada mak dan abah meninggal dunia. Jangan berebut rumah ni. Rumah ni abah nak wakaf. Rumah ni bukan milik kamu semua, walaupun kamu ada kenangan terhadap rumah ni. Tapi abah nak bawa ke akhirat Allah. Nak bawa dengan mak kamu. Abah cari harta nak dapatkan rumah ni susah. Sebelum daripada ni, cari harta nak dapatkan rumah ni. Bila mati nanti, abah nak bawa rumah ni menjadi milik abah dan milik mak kamu. Macam mana cara? Datang jumpa dengan Ustaz Yusaini. Bagi tahu kepada dia, saya mati, saya wakafkan tanah tersebut, rumah tersebut, kereta tersebut, dan kita mati masuk dalam kubur, kita jumpa balik rumah kita yang telah kita sempat wakaf tadi. Tak percaya, cuba try mati, tak percaya. Berjumpa tak berjumpa. Allah jadikan kebaikan itu bertambah dengan cara demikian pada diri kita ini sendiri. Dan yang akhir sekali, yang tiga, tolong jaga akhlak. Ramadan ni jaga akhlak. Macam mana jaga akhlak? Tanda kita jaga akhlak, kita jaga hubungan kita dengan Allah. Macam mana kita jaga hubungan kita dengan Allah? Kita sentiasa bertaubat pada Allah. Di bibir kita je sebut Rabbighfirli, Tuhanku ampunkanlah dosa aku ya Allah. Jalan je sebut tubna ilallah, aku taubat pada kamu ya Allah. Wa raja'na ilallah, aku balik pada kamu ya Allah. Wa nadimna ala ma fa'alna, aku menyesal di atas perbuatan yang pernah aku buat sebelum daripada ini ya Allah. Ni sentiasa di bibir kita je. Sebut, ulang dan ulang. Jangan berhenti daripada kita menyebut kalimah-kalimah demikian pada kita dengan Allah. Yang kedua dalam hidup kita ni apa benda yang kita kena buat dalam kehidupan kita ni? Hubungan kita dengan mak dan ayah kita, akhlak kita dengan mak dan ayah. Bagi orang lelaki, mak mertua dan ayah mertua. Tolong jaga betul-betul. Saya berulang kali yang ni saya sebut. Kebanyakan anak lelaki ni, mak dan ayah masing-masing memang tersinggung hati dengan kita. Termasuk saya. Saya nak sebut, mak ayah kita ni memang terasa hati dengan kita. Mak mertua kita, ayah mertua kita ni mesti ada terasa hati dengan kita. Kenapa? Kerana kita sibuk nak jaga, bukan nak jaga dia. Semakin dia berusia, patutnya kita jaga dia. Tak, semakin kita berusia, semakin kita sibuk nak jaga diri isteri kita, anak-anak kita, sehingga kan kita terabai untuk menjaga dia. Terasa hati mak dan ayah dengan kita. Kadang-kadang ada di kalangan kita sanggup menipu mak ayah kerana semata-mata nak jaga hati isteri. Orang perempuan, tolong jaga hati suami kalian. Jangan singgung hati suami kalian. Jangan ada di kalangan kita mengangkat suara depan suami. Angkat suara depan suami, hancur lebur amalan-amalan kalian. Jangan bercakap kasar dengan suami kalian. Sebagaimana suami kalian menjaga hati ibu dan ayah kalian, sebagaimana suami kalian jaga hati ayah mertua dan mak mertua kalian, kalian kena jaga hati suami kalian. Allah jadikan demikian dalam hidup. Jangan bercakap kasar dengan suami. Kalian bercakap kasar dengan suami, hancur lebur amalan-amalan kalian. Inilah tanda tidak ada akhlak dalam kehidupan kita. Hilang akhlak dalam hidup. Tak ada akhlak langsung.
tengking suami, cakap kasar dengan suami dalam suasana dalam hidup mereka ini, sehingga kan akhirnya kita ni, suami terasa hati dengan kita, mak dan ayah terasa hati dengan kita. Agak-agak boleh masuk syurga. Tak boleh masuk syurga para hadirin sekalian. Ramadan, masa kita meminta ampun dan kemaafan dalam hidup kita. Jangan tunggu Aidilfitri, jangan tunggu hari raya. Orang mukmin Ramadan dia sentiasa telefon mak dia, sentiasa jumpa dengan ayah dia. Ayah dia terasa hati tak dengan saya, mak ada terasa hati tak dengan saya. Bila jadi demikian, lalu kita akan selamatkan yang disebut dengan akhlak kita, dan insya-Allah di waktu itu menjadi jaminan untuk diri kita termasuk di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa sekadar inilah, mudah-mudahan pertemuan kita pada tengah hari ini dia membawa kebaikan dan menjadikan semua yang hadir pada tengah hari ini di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih kita untuk kita layak berada dalam syurga Allah. Biar nama-nama kita tertulis indah di pintu-pintu syurga Allah dan dimasukkan di kalangan orang yang saleh. Kerana sekejap lagi kita ada Ustaz Syekh Badruddin yang akan meneruskan perkongsian pada tengah hari ini, dan Allah jadikan pertemuan kita pada tengah hari yang baik ini penuh dengan kebaikan dan kerahmatan di sisi Allah. Tuan-tuan, sebelum daripada kita baca doa sikit ni, suka saya nak sebut kat luar sana nanti ada beberapa buah kitab yang saya karang. Tuan-tuan dapatkan kitab persiapan menjelang kematian. Dekat nak mati nak buat apa dia. Saya karang kitab ni, ada lebih kurang 34 jenis tajuk dah yang saya tulis dan sahabat-sahabat saya susun. Dan ada kitab Jadikan Kematian Kamu Husnul Khatimah. Saya karang banyak kitab, termasuk dengan kitab Indahnya Syurga, Ngerinya Neraka. Ini daripada hadis-hadis yang sahih yang kita kumpulkan, cerita tentang syurga macam mana dan dahsyatnya neraka tu macam mana. Kemudian saya karang lagi kitab Seruan Kematian, Memanggil Kamu, Bersiaplah. Macam mana tanda-tanda dekat nak mati, bila berlakunya kematian di kalangan kita ni. Dan berapa jenis buah kitab lagi yang lain yang saya karang ni. Tuan-tuan pun tahu saya bangunkan Ma'had Tahfiz juga. Tapi ada lebih kurang 6 buah sekolah tahfiz yang di belakang saya sekarang ni, termasuk di Pulau Langkawi saya buat. Kemudian saya bangunkan di Kelantan, saya bangunkan juga di Pahang, saya bangunkan juga di Pulau Terengganu. Ada lebih kurang 6 buah sekolah tahfiz. Pelajar-pelajar ada 1000 lebih pelajar. Saya ambil anak yatim dan orang miskin untuk kita tanggung mereka menghafal Quran tersebut. Tuan-tuan yang ada kelapangan, tuan-tuan dijemputlah datang ke Pulau Langkawi, datang di antara Gunung Mak Cincang dengan Gunung Raya tu, jalan masuk ke Datai. Saya bangunkan sekolah Ma'had Tahfiz itu, dan ada sebuah masjid yang sedang dibangunkan sekarang ini. Kalau tuan-tuan ada kelapangan rezeki, saya harap supaya tuan-tuan boleh bawa manfaat samalah. Niat untuk arwah ayah, arwah mak, infak akan di jalan Allah. Tuan-tuan boleh ambil je pamphlet sekolah saya tu. Tuan-tuan pergi ke mana-mana bank, berdiri depan Mission Bank, semayang sunat istiqarah dulu senang. Nak infak ke tak infak, nak derma tak derma. Ini kita masukkan dalam akaun yang tertera lah. Sama ada Yayasan Islam, Yayasan An-Nabawi ataupun Matan Center. Ada 2 yang saya sedang bangunkan ini. Satu yayasan, saya baru dapat kelulusan yayasan. Satu lagi Matan Center. Kemudian saya tolong di Selatan Thailand tu, saya pernah sebut kat sini pun, di mana saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu tu tuan-tuan nak dapatkan, adalah madu yang saya bawa sama tu. Tuan-tuan nak berbuka puasa, tuan-tuan minum air madu. Itu lebih baik daripada kita minum air yang entah apa-apa yang ada ni. Minum air madu berbuka puasa. Ataupun tuan-tuan dapatkan safran. Saya baru je dapat produk ni, safran ini saya dapat daripada Iran, daripada guru sekolah saya yang dia mengajar di Shah Alam. Dia Syekh Ismail yang datang daripada Iran. Dia ni telah menghafal hadis sebanyak lebih kurang 4,800 hadis. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran pun dia ingat dalam kepala dia. Dia orang alim sangat orangnya. Saya tanya, di kampung kamu ada produk apa? Dia jawab, safran Ustaz, safran. Saya dapatkan safran ini daripada kampung dia. Tuan-tuan, kita import, kemudian lepas itu kita packingkan balik safran ini sendiri. Ini di antara safran yang terbaik di kalangan safran yang terbaik ni, grade AAA. Tuan-tuan masukkan dalam air, tuan-tuan minum air tersebut, buat berbuka puasa. Luka-luka dalam kita ni cepat pulih dengan cara demikian.
orang yang kena kanser, orang yang kena sihir, saya cadangkan buat amalan minum air safran. Siapa yang orang perempuan yang pendarahan, istihadah dan sebagainya, minum air safran, kalian akan cepat kering darah tersebut. Allah jadikan kelebihan safran ni, dia menetralkan balik darah-darah kotor kita menjadi normal balik. Tuan-tuan buat amalan lah dalam hidup kita ni. Ibu-ibu yang masak, saya cadangkan masukkan safran dalam masakan kalian, bau wangi. Gantikan kunyit dengan safran. Dia akan, dalam keadaan kita masak nasi minyak, nasi kuning tersebut, kita jadikan safran, dia akan menjadi wangi makanan kita tadi. Dan wangian itu Rasulullah kata di antara wangian-wangian syurga. Rasulullah gambarkan demikian. Alhamdulillah saya dapat yang terbaik lah setakat ni. Tuan-tuan buat amalan lah. Termasuk kami keluarkan produk susu kambing campur dengan madu. Tuan-tuan boleh juga buat bersahur pagi-pagi dengan cara demikian. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna shaghira wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.